Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa qudwatina Muhammadinil mab'uts rahmatan lil alamin wa ala ali baitihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi ajma'in wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal wasi'ul karim. Nas'allahu subhanahu wa ta'ala an yu'allimana wa an yufahhimana wa an yaftaha 'alaina futuhal 'arifin innahu 'ala kulli syai'in qadir wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman nafi'an rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sambung pula pengajian kita Risalah fi 'ilmi mantiq bagi Syekh Yasin Al-Fadani rahimahullahu taala. Insya-Allah pada malam yang mulia ini kita akan masuk tajuk yang akhir daripada semua tajuk mantik, iaitulah maddatul qiyas. Maddah qiyas ni iaitulah benda yang nak susun dalam qiyas, yang mana kita telah belajarkan dulu dah. Qiyas ni ada dua, qiyas tirani dan qiyas istisnai. Maka benda yang kita nak susun dalam qiyas tu, benda dalam qiyas tu dipanggil maddah. Seolah kalau kita banding kak, kita banding kata apa? Gula. Nah, gula, benda yang duduk dalam gula tu apa dia? Benda yang nak jadi, nak susun, nak campur jadi gula tu apa? Itu panggil maddah. Bahasa Arab panggil maddah. Bahasa itu panggil apa? Muka. Benda yang susun, suapak kok kita kata. Tapi makna sesuai tak itu lagi. Tapi nak gambar seperti lalu. Hari ini malam ni kita akan haji maddatul qiyas. Tengok kita kata musannif rahimahullahu ta'ala. Mawadul qiyas, yakni maddah qiyas. Tengok kita mawadul akisah. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, mawadul akisah. Kam mawadul akisah. Berapakah terbagi maddah qiyas? Maddah, yakni benda yang nak susun dalam qiyas. Supaya saya contoh ni lah, benda yang nak jadi gula tu kita kata ada kapuratik, kita ada sate. Kalau gula daging, pada kakak gula, tu panggil maddah. Dah. Lepas tu apabila campur semua jadi gula, begitu juga qiyas ni, benda ni ada qiyas tu, dalam qiyas tu. Kalau kita ngaji dulu dah kita tahu dah kita lalu iaitu qadhiyah. Tapi dalam qadhiyah di sini dia bab lain. Kata qadhiyah dalam itu tu yakin 100% ko tak yakin. Qadhiyah yang kita nak susun dalam qiyas ni. Wa ila kam tanqasimu, berapakah maddah qiyas dan kepada berapakah terbagi. Mawaduha, yakni benda yang nak susun dalam qiyas tu, yakni mawaduha, yakni mawadu akisah. Isna asyara naw'ana, ada 12. Ada 12 bahagian. Artinya benda yang nak susun dalam qiyas tu ada 12. Tak lari pada 12. Tak lari daripada 12 bahagian. Watang qasimu, dan terbahagilah ia maddah, yakni benda yang nak susun dalam qiyas tak itu ila qismaini. Dengan cara ijma'.
12 dengan cara tafsir. 2 ni dengan cara ijma. Mana ijma? Yakiniyatin. Hak yang dibahasa kepada yakin. Yang ni apabila kita nak susun kiasan itu, kita faedah pada muhadharah yang telah dulu. Kias ada 2. Kias iktirani dengan kias istisnai. Maka kias iktirani ia susun daripada qadhiyah hamliyah. Maka qadhiyah hamliyah ni sama ada syaksiyah, sama ada kulliyah, sama ada muhmalah, sama ada juz'iyah. Ya kadang-kala ya ada yakin, kadang-kala ya ada tak yakin. Maka di sini hak terbahagi kepada 2 ni iktibar yakin atau tak yakin. Dah. Maka 2 bahagian mana 2 bahagian? Yakiniyatin yang dibahasa kepada yakin. Berarti kalau kita nak buat qiyas iktirani, yakni qiyas yang susun daripada qadhiyah hamliyah, 2 qadhiyah hamliyah. Berarti 2 qadhiyah hamliyah tersebut itu ia panggil kena yakin kedua. Kena yakin. Apabila yakin, tengok gapo teh hak yakin. Hak yakin tu kena tagar apa ratik. Hak yakin tu hak yakin tu kena tagar apa ratik. Hak yakin tu wahya yakin. Sittatun. Ada ni. Sittatu anwa'in. Ni bahagian. Hak yakin atau qadhiyah hak yang dibangsa kepada yakin. Yakni 100%. Ada ni semua. Mana ni yang pertamanya awaliyat. Awaliyatin. Musyahadatin. Mujarrabatin. Wa hadsiyatin. Wa mutawatiratin. Lepas tu wa muqaddimatin nazariyati qiyasiyatin. Jadi semua ni. Maka insya-Allah musannif kita rahimahullahu taala akan nak ta'rif satu persatu. Yang pertama awaliyah. Yang kedua musyahadah. Yang ketiga mujarrabah. Yang ketiga hadisiyah. Yang keempat mutawatirah. Yang kelima muqaddimatun nazariyati qiyasiyah. Jadi semua ada ni. Gapo ni insya-Allah musannif kita akan nak hurai satu persatu. Berartinya kita nak susun kias kita saat itu sama ada kias iktirani dan juga kias istisnai. Nak witubik natijah yakin. Nak witubik natijah yakin 100%. Tak ada ihtimal yang lain. Maka kita kena susun qadhiyah tak lepas daripada ni. Contoh, saya buat contoh dah. Contoh mudah-mudah kita katanya alamun mutaghayyirun. Wa kullu mutaghayyirin hadisun. Kita tengok ni pangkias. 2 jumlah ni jumlah apa ni? Jumlah apa teh? Bukan 2 jumlah, 2 qadhiyah. Qadhiyah hamliyah kedua. Hak ni qadhiyah hamliyah. Hak ni qadhiyah hamliyah. Kerana ia tersusun daripada maudhu' dan mahmul. Hak ni maudhu'. Hak ni mahmul. Hak kullu mutaghayyirin maudhu', hak ni mahmul. Daripada qadhiyah hamliyah. Sebab tak ada haraf syarat. Nak panggil qiyas paling kurang ia kena ada 2 qadhiyah. Ni 2 dah. 1, 2 panggil qiyas. Apabila kita susun mengikut syarat, mengikut syarat seperti mana kita belajar dulu, iaitu ashkal dengan durub. Masalah syakar. Bentuk qiyas ni supaya keluar natijah ada syarat tertentu. Waktu kembalilah kita buat rojok klik semula. Saya tak ulang tu. Bagi kita kalau kita tak ingat, kita rojoklah video yang saya mengajar dahulu. Tentang ashkal bagi qiyas hamliyah. Sini saya buat contoh supaya nak gambar kata qiyas. Kalau dalam kiasan itu ada qadhiyah hak yakin. Ada benda yakin. Panggil maddah hak yakin. Dah. Maka YouTube natijah yakin. Maka di sini maka hak yakin yang mana musannif kita jelas ni ada ni. Awaliyat, musyahadat, mujarrabat, hadasiyat, mutawatirat, muqaddimatun nazariyati qiyasiyah. Jadi semua ada ni. Maka ni kita tengok al-alamu taghayyirun. Dunia ubah. Dunia ubah ni duduklah bahagian mana?
Oh, musyahadah. Dah. Ataupun tak masuk musyahadah. Musyahadah ni hal lain. Panggil awaliyat. Waliyat mana daruriyat. Apa daruriyat? Tak kena kira banyak. Tak kena mikir banyak. Kita tengok dunia ubah. Tak kena mikir lah. Sebab apa tak kena mikir? Sebab nyata kita tengok mata kepala tu jelas. Gelap, cerah, gerak dia. Jelas tu. Ubah dah tu. Apabila kita panggil benda tak kena mikir banyak, daruriyat ataupun awaliyat ni, benda tak kena mikir banyak. Apabila tak kena mikir banyak, tengah daripada benda yakin. Jadi kita tengok pak tu getir lah. Setengah katanya masuk dalam musyahadat. Musyahadat ni benda yang boleh sentuh perjalanan. Boleh juga. Duduk dalam alam utara ni masuk juga dalam benda sentuh pejak 5. Berarti kita tengok mata kepala. Dunia ubah Tak kena dalih, tak kena berdalih dah. Apabila jadi lagu tu, maka al-alamu mutaghayyirun masuk dalam qadiyah hak yakiniyah, hak yakin. Satu, tak cukup lagi yakin satu. Tengok pula yang kedua. Walku mutaghayyir hadisun. Tiap ubah tu baru. Sebab baru ni makna dia mawjudun ba'dal adam. Ada kamar daripada tak ada. Apa dia ada pada tak ada, kita tengok betul. Gerak dia. Askah dia tak ada ke? Kau gerak ada, dia tak ada. Kau dia ada, gerak tak ada. Berartinya tak ada mari dulu. Lepas tu mari ada. Mari tu. Duk tukar ganti lagu tu. Berarti kita ni asal tak ada, mari ada. Kalau gitu dia panggil musyahadah juga. Hak ni pun musyahadah. Maka musyahadah ni masuk dalam bahagian yakin ni. Hak yakin. Makna benda hak boleh sentuh pejak 5. Tengah katanya masuk juga sentuh pejak batin. Hak tu insya-Allah lah kita akan masuk dalam tafsir musyahadah. Tapi dua-dua ni masuk dalam musyahadah. Apabila musyahadah yakin kedua, hak ni pun yakin, maka tak dapat tidaklah tubik natijah pun yakin juga. Al-alamu hadisun. Yakinlah. Jadi ni yakin. Bagi kita, ahli sunnah wajah yakin. 100% tak syak dah. Jadi kita tak ragu-ragu kata masih wallah, barang selain pada Allah Ta'ala, hadisun. Yakin. Kerana apa? Tubik najih yakin. Kerana susun daripada benda yakin. Tubik najih yakin. Ni saya buat contoh nak nampak katanya benda yakin saat ni ada ni. Kalau kita nak buat kias tubik natijah yakin, kita pilihlah salah satu daripada ni tadi. Apabila susun salah satu ni, maka tubiklah natijah yakin. Beda. Wa zanniyatun dan zanniyah ni, dalam zan ni masuk juga hak syak. Pendek kata zanniyah ni makna umum. Apa umum? Makna gulawa yakin. Maka benda gulawa yakin ni syak, zan, benda tak cerak. Pendek kata benda tak cerak. Kalau kita terjemah masa kita kak, benda hak tak cerak 100%. Wahia zanniyah tu, madah hak zanniyah, mana qadiyah hak zan, hak tak cerak. Sittatun ni juga. Sittatu anwa'in aidan, ni juga, ni bahagian juga. Mana ni bahagian juga? Yang pertama masyhuratun. Yang kedua musallamatun. Yang ketiga makbulatun. Yang keempat musyabbihatun. Mukhayyalatun wa wahmiyatun. Semua ni. Masyhuratun wa musallamatun wa maqbulatun wa musyabbihatun wa mukhayyalatun wa musyabbahatun wa mukhayyalatun wa wahmiyatun. Cukup ni. Maka insya-Allah musannif kita pun akan nak hurai, nak buat takrif satu persatu seperti mana sebelum pada ni lah. Jadi musannif kita tak tinggal sebut kata mustalahat, ya takrif. Dia sebut cara ijmalu, kamu dia takrif satu persatu. Habis itu. Sudah, jadi semua ada apa? Ada 12. Ni hak yakin, ni hak zan, hak tak cerak. Ni hak yakin, ni hak cerak 1%. Ni hak tak cerak. Jadi semua ada 12. Berartinya qiyas yang kita nak mengaji, ia tak lari pada 12 ni. Kalau hak yakin, ia tak lepas pada ni tadi. Kalau hak tak yakin, ia tak lepas pada ni hak bawah tadi.
Tu. Berartinya di sini sebagai nak katuk. Selama kita gerti dah kias, dua kias. Kias iktirani, kias istisnai. Kadang-kadang kita tak tahu lagi. Kita nak ngaji kias tak tahu lagi katanya. Dalam kias saat ni tu, benda yakin ke atau tidak yakin? Belum tentu lagi. Maka ulama matik bahas pula sini. Wak satu tajuk. Wak satu bab. Dah. Katanya dalam itu tu kadang-kadang ada yakin, kadang-kadang tak yakin. Dan supaya nak keluarkan natijah yakin, tak dapat tidak kena susun daripada hak yakin. Baru tu buat natijah yakin. Lepas tu, yang yakin tak itu ada berapa, terbagi kepada berapa, maka ulama matik sebutlah di sini. Itu je panggil madah. Benda hak nak susun dari kiyah. Kadang-kadang ada yakin, kadang-kadang dia tak yakin. Dia panggil zon. Kamu dia pula musanah kita lagi. Ila kam tangqasimul qiyasu bi'tibaril maddati. Kepada berapa kau terbagi kias? Dah. Dengan kira maddah. Yakni dengan kira isi kandungnya dalam kias tu. Ada berapa? Dah. Tangqasimu ila khamsati aksamin. Terbagi kepada 5. Jadi dalam 12. Dalam 12 maddah tadi tu, dengan kira nak bagi kiyah pula dengan kira 12 tadi tu baik 5. Kenapa 5? Kadang-kadang ya yakin, kadang-kadang tu. Ya 5 semua. Insya-Allah tengok satu per mana 5. Yang qasimu ila khamsati aksamin, terbagilah ia yakni qiyas bi'tibari maddah ila khamsati aksamin kepada 5 bahagian. Maka 5 bahagian di sini 5 bahagian di sini ulama mantik ia panggil sina'ah khamsah. Ia panggil sina'ah khamsah. Maka 5 ni lah apa? 5 ni ia panggil apa? Dia panggil apa dah? Hak pengesuk dari bakiyah. Sebab dalam 5 ni lah hak hujung jatuh yang kita akan ngaji. Hak kita ngaji mantik. 5 perkara ni. Mana 5 perkara? Yang pertamanya burhaniyun. Burhan. Burhan ni dengan makna kata dalil hak yakin. Dalil akli hak yakin. Seperti mana kita ngaji tauhid kan. Apabila kita ngaji tauhid, kadang-kadang ulama mutakallimin ia tak sebut dalil, ia burhan. Al-burhanu ala wujudillah. Al-burhanu ala qidamihi ta'ala. Al-burhanu ala qudratihi ta'ala. Kadang-kadang ulama ia guna burhan. Kadang-kadang ulama ia guna ad-dalil. Dah. Maka al-burhan tu dari mana? Di sini. Di kelimah yang kita akan mengaji ni. Ia panggil burhan. Yang kedua wajadaliyun. Ia panggil jadali. Dia panggil jadali. Burhan dan juga jadali. Yang ketiga wa iqna'iyun. Panggil iqna'i. Yang keempat wa syi'riyun. Dan syair. Yang akhir sekali sufusta'iyun. Dia panggil sufusta'i. Maka insya-Allah musannif kita akan nak hurai pula satu persatu di sini. Dah. Mustalahat 5 ni ataupun dipanggil juga sina'ah khamsah. 5 ni burhan, jadal, iqna'. Syai' safsatah ataupun sufusta'i. Jadi semua ada 5. Setengah apa? Setengah istilah dia tak panggil iqna', dia panggil khatabah. Dia panggil burhan, jadal, khatabah. Tengok ulama pakai kelima khatabah. Tengok ulama dia pakai iqna'. Ni mustalahat. InsyaAllah musannif kita Syekh Yasin Al-Fadani rahimahullah ta'ala akan urai satu persatu. Kemudian musannif kita nak urai ni. Ma huwal qiyasul burhaniyu. Apakah dia qiyas burhani? Apakah ta'rif kita kata? Qiyas burhani apa makna dia?
Huwa qiyasun mu'allafun, qiyas disusun min muqaddimatin yakiniyatin, daripada muqaddimah hak yakin. Dah. Jadi qiyas sama ada qiyas iktirani, sama ada qiyas istisnai. Kalau ia susun dalam kiasan itu, yakni qadiyah yang duduk dalam kiasan itu hak yakin. Yakin kedua. Sama ada yakin saat itu daripada awaliyat kita kata. Daripada awaliyat, daripada musyahadat, daripada mujarrabat, daripada hadsiyat kita kata. Salah satu pada ni. Maka dalam istilah mantik dia panggil qiyas burhani. Dia panggil lagu tu. Wa yusamma aidan, dan dipanggilkan juga burhanan. Dia panggil burhan saja. Tak kena bukiah apa tak apa, dia panggil burhan. Maka berkaitan dengan ilmu usuluddin ataupun ilmu tauhid yang kita telah belajar, tiap-tiap dalil bagi satu-satu akidah tak dapat tidak dia kena yakin. Dia kena yakin 100%. Oleh kerana begini ni kena yakin. Ini jalan ni ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah wal Maturidiyah. Jadi setiap satu akidah dia kena dalil yang yakin. Maka kalau kita dalil tak yakin, maka tak sah lagi pegangan. Maka setengah daripada dalil hak yakin, dia panggil dalam akli. Maka dalam akli mustalahat yang mana ulama mutakallimin ahli sunnah wal jamaah guna burhan. Seperti Syekh Sanusi kita rahimahullahu ta'ala dalam kitab yang bernama Syarhul Ummi Barahin. Syarhu Ummil Barahin. Dia gunalah burhan. Wal burhanu ala wujudihi ta'ala, wa burhanu ala qidamihi ta'ala, wa burhanu ala baqaihi ta'ala, ila akhiri. Dia guna mustalah burhan. Maka burhan di sini enggak makna kata qiyas yang disusun daripada muqaddimah yang yakin. Apabila susun daripada muqaddimah yakin, tak dapat tidak iaitu keluar natijah pun yakin juga. Supaya keluar natijah yakin. Natijah itulah panggil matlub. Dia panggil benda yang dikehendaki. Maka benda yang dikehendaki dalam akidah. Seperti mana Tuhan kuasa, Tuhan tu banyak masalah. Maka tak dapat tidak untuk nak menyabitkan benda kehendaki ni hak yakin, tak dapat tidak kena susun hak yakin. Maka qiyas yang susun pada hak yakin itu dia panggil burhan. Bila. Kemudian musannif kita rahimahullahu ta'ala sebut pula ila kam yang qasimul burhanu, kepada berapakah terbagi burhan. Burhan ni pecah pula. Yang qasimu ila qismaini, terbahagi kepada dua burhan. Yang pertamanya burhanun limiyun wa burhanun inniyun. Ada dua, limmi dengan inni. Mustalahat belakang ni. Yo benda lagu ni dah kita kata mustalah kada ada kano tak biasa dengar. Ya bahasa dia mustahil ilmu ni bagi kita mubtadiin boleh kata tak biasa dengar semua. Bagi kita orang pernah belajar jadi sebagai peringatan. Ya biasa dengar dah. Kita kata aku biasa dengar dah ni. Dia panggil peringatan. Bagi kita tak apa, kita kata tak pernah belajar lagi. Jadi pelik burhan limi ini. Hak paling pelik kalinya duk kata kena, duk kata tak kena kita bid'ah, tak tekuk Quran hadis. Hak ni pelik ni. Duk kata lagu tu. Duk kata tak tekuk Quran hadis tu guna istilah burhan tak burhan. Jadi kalau kita kira kok tak cukup Quran hadis, malah nak kecek hadis mursal hadis apa tu tak ada sebut juga oleh Quran hadis pun. Tapi guna hadis hadis maudhu', hadis sahih tak ada juga kalau kita kira. Kalau kita nak kira bab istilah, malah kira maka mustalahat tak ada masalah, yang penting di takrif dia tu. Tengok takrif. Oleh kerana kita manusia tak dapat tidak nak tasawurkan benda nazari, tak dapat tidak dengan takrif. Sebab ilmu manusia ada dua, ilmu daruri, ilmu nazari. Apa hak nazari ni? Kalau berkaitan dengan tasawur, melalui dengan tarikh.
Kalau berkaitan dengan tasdik, ia kena melalui dengan al-qiyas. Ni sebagai asas lah bagi kita. Pak kita nak pergi hukum begitu gini, kita ni jadi gapo? Dah. Kita ni jadi gapo? Kalau kita tak kena, itu duduk dia lah. Kalau kita tak setuju, duduk dia. Jangan duduk hukum bid'ah. Tak bid'ah. Sebab kalau kita hukum bid'ah, lah ni berartinya, dia kata lagi habis. Ya sebab orang ngaji mantik ni bukan orang baru. Bukan kita lah ni ngaji mantik lama dah. Kalau turut ulama, malah bila Nah, satu generasi tu banyak. Kalau kita kata bid'ah, kita nak kata, kita kecek nak kata kok seorang tu ya bid'ah. Tapi perkataan itu bukan tuju tak seorang tu. Sebab perbuatan ngaji mantik atau mustahlim ni bukan ia tu seorang mengaji, bukan ia tu seorang mengajar. Sebelum pada dia tu beribu tak nak bila tak boleh. Sebab ia diterima pada guru dia juga. Guru pada guru hingga setuh naik atas. Jadi kalau kita tak habis standar. Habis di antara habis standar tu kita katanya, kalau kita kata orang ngaji tu kita kata tak apalah. Dia tu orang bukan ulama, bukan biasa kita talib pelajar. Tapi kita kata jauh ulama Jadi kita orang tak reti ngaji, dia kata kok ulama dia panggil kita ni punah adab. Ni tak ada adab. Hawa kita tak kena duk kata lagu tu. Nah. Yang kita pak ipangat tu kita nak jauh. Burhanun limiyun wa burhanun inniyun. Ma huwal burhanu al-limmiyu? Apakah dia burhan limmiyu? Jawab dia, huwa ma kanal haddul awsatu fihi illatan li subutil akbar lil asghar zihnan wa kharijan. Limmi ni iaitulah barang yang adalah haddul awsat. Di sini sebut kata burhan limmi, burhan inni, mudah-mudahan berkaitan dengan qiyas iqtirani. Kenapa boleh kata berkaitan dengan qiyas iqtirani? Sebab qiyas iqtirani ajza' dia saat itu ia ada had awsat, ia ada had asghar, ia ada had awsat, ia ada had akbar, ia ada 3 semua. Adapun qiyas istisna, ia tak ada had awsat. Ia tak ada had awsat. Apa had awsat? Yakni kelimah yang supo di antara yang ada kedua, satu kelimah supo muqaddimah sughra dan kubra. Di qadhiyah pertama dan qadhiyah yang kedua ada kelimah yang supo, itu dipanggil had awsat. Seperti mana kita belajar dulu qiyas terbagi qiyas dengan iktibar had awsat kepada 4 syakal semua. Mahmul fi sughra, mawdu' fi kubra, syakl awal, mahmul fihima, syakl tsani, mawdu' fihima, syakl tsalis. Lepas tu mawdu' fi sughra, mahmul fi kubra, tu syakl rabi'. Tu semua boleh bagi lagu tu bi'tibari al-haddi al-awsati. Iktibar had awsat. Maka di sini pun burhan limmi pun kira had awsat juga. Tapi kira lagu lain. Ya kira lagu kira nasbah di illah, jadi sebab. Tengok. Barang yang ada had awsat fihi fi burhan ni dah illah, jadi sebab. Sebab apa? Li subutil akbar, bagi nak menyabitkan had akbar, lil asghari, bagi had asghar. Ilak asal itu zihnan wa kharijan. Yang ni ilak pada otak kepala kita. Jadi kita kira otak kepala kita. Wa kharijan, dan luar pun sama juga. Luar ni maknanya kita boleh setuh pencerahan 5. Itu panggil luar. Zihnan kita kira benda oleh otak kepala kita saja. Kharijan kita kira benda hak boleh setuh pencerahan 5. Berartinya sebab menyabitkan akbar bagi asghar, zihnan kharijan. Lagu mana? Tengok contoh kita nampak. Kadang-kadang kita tu tak nampak ke apa duk kata illatan li subutil akbar asghar, tak faham dia dah. Ya payah. Kenapa payah? Ini panggil biasa, kebiasaan.
Kita ni talib, kita ni bahis atau penuntut ilmu biasa. Lepas tu nak uwi gambar, nak uwi nampak, tak dapat tidak dengan contoh dan misal. Barulah kita nampak apa makna kata illatan li subutil akbari lil asghari zihnan wa kharijan. Tengok contoh. Tengok contoh sini dah. Khalidun Khalid. Muta'affinul akhlaqi. Muta'affin, apa makna muta'affin? Muta'affin ni makna capu. Jadi apa makna dia muta'affin ni? Kita terubah, taghayyur. Muta'affin makna taghayyur, ubah. Al-akhlaq ni benda perkara dalam tubuh kita. Mana benda perkara? Angin, tanah, api, air. Angin, tanah, api, air. Perkara dalam tubuh kita ni gi ubah. Khalid ubah benda yang duduk dalam tubuh dia. Mana tubuh dia? Perkara. Akhlak yang ni akhlak mana benda perkara. Akhlak ni benda capur ke. Jadi capur ke perkara tadi. Iaitulah dalam tubuh kita ada angin, ada api, ada air, ada tanah. Perkara. Gi ubah. Gi tak ada stabil, gi tak ada setara. Perkara tadi dalam tubuh kita. Wa kullu muta'affinil akhlati, dan tiap-tiap yang wubah benda perkara tadi gi wubah. Gi wubah mana satu pada pak tadi, gi wubah air ke api ke tanah ke gi wubah. Mahmumun demi. Apabila kita selarah perkara dalam tubuh kita, maka kita ni tak sihat. Tak sihat pasal kita panggil demi. Demi lah. Maka hak yang nak mana? Hak yang nak ni mana? Had asghar. Had asghar apa okey? Had ausat mana? Muta'affinul akhlati. Iaitulah wubah perkara dari tubuh. Mana illatan li subutil akbaril asghar? Mana? Al asghar. Kita nak tulis, kita nampak dah. Kita nampak sedia dan kita. Khalidun muta'affinul akhlaq. Khalid yang wubah capur dalam tubuh, yakni perkara wubah. Wa kullu muta'affinil akhlaq. Mahmumun. Mana had ausat ni? Had ausat saya likung dah. Hak supaya ni. Hak ni had. Hak ni asghar. Hak ni akbar. Mahmum ni akbar. Hak ni al-ausat. Sini dia panggil muqaddimah sughra hak ni. Khalid apa dah? Hak ni sughra. Muqaddimah sughra hak ni, hak ni hak kubra. Dapat dah. Sughra kubra. Payah juga ni. Payah ni payah. Di kita tak bisa ngaji. Di kita ni mubtadi'in. Bagi orang bisa ngaji dah. Tak ada payah poli. Biasa ya ni tangan ni. Saya nak ayat kata gapo limi. Limi ialah makanal hadal ausat. Barang yang ada had ausat. Mana had ausat ni? Had ausat ni jadi illatan, jadi sebab. Jadi illatan li subuti, bagi menyabitkan al-akbar lil asghar. Mana tadi natijah? Maka tu natijah. Khalidun mahmum. Ni natijah. Ini natijah. Bagi kita buat soalan lah. Dia panggil apa sini? Mulhalimi. Bagi kita buat soalan. Khalid demi. Biasa kita tengok Khalid sehat. Oh, sehat Khalid. Duk tak duk bunyi khabar. Khalid demi. Ni maudhu'. Ni had asghar. Ni had akbar. Jadi menyabitkan
menyabikan akbar iaitu mahmum, lil asghar iaitu khalik. Menyabitkan mahmum lil khalik dengan makna khalik tu rumah. Khalik rumah. Kemudian setelah mana kita tahu tu khalik duk sah, pergi kata rumah. Kita buat soalan lah. Kenapa boleh khalik rumah? Buat soalan. Limaza. Kenapa kau khalik tu mahmum? Kenapa boleh khalik ni rumah? Sebab kita duk tahu ni khalik orang sihat. Demi buat apa kenapa boleh rumah? Maka kita jawab muta'affinul akhlaq. Kita jawab soalan. Jadi muta'affinul akhlaq tu jadi sebab nak menyabitkan demi di khalik. Muta'affin akhlaq ubah dalam udara mana? Dalam tubuh dia tu. Ubah salah satu pada pak tu. Mana pak? Api, air, tanah, angin. Dia ubah salah satu pada pak tu. Buat apa boleh saya khalik demi? Itu ya. Bomo kata kerana unapum le tubuh dia tu tinggi. Unapum. Mana tu apa nak ya kena mana tu ukur tubuh dia tu jadi tinggi. Menyebabkan jadi demam. Maka kita jawab kenapa khalik tu demam? Kita jawab kerana muta'affinul akhlaq. Jadi muta'affin panggil illah, sebab menyabitkan demi di khalik. Sampai itu musannif kita kena maka haddul awsat fihi illatan, jadi sebab li subutil akbar lil zihnan wa kharijan. Zihnan pada otak kepala pun kita nampak. Kharijan kita tengok khalik duk sebing dah. Kita khalik duk sebing. Tu kharijan. Zihin pun kita terima kok orang rumah lagu mana. Kita gambar rupa orang rumah. Kharijan pun kita tengok sengoti tu khalik duk sebing tidur. Tak remek. Cik meh. Dah. Nampak tak dah? Tu je panggil limi. Sampai dia panggil lima. Limi ni dibangsa kepada lima. Soalan tu khalik imam kerana apa? Lima. Kerana apa kau khalik demi? Lima za kana Khalid mahmum. Kerana apa kau adalah khalik itu mahmum? Jawab dia muta'affinul akhlaq, kerana wubah capore dalam tubuh dia tu. Ubah ni jadi tak stabil. Ini sebagai contoh nak kita nampak. Zihnan pada otak kepala kita nampak atau orang demi lagu mana. Kharijan kita tengok dengan zuhir dengan mata kepala. Itu limi. Kita tengok yang kedua pula. Ma huwal burhanu inni. Apakah burhan ini? Jawab dia maka al hadl awsatu fihi illatan lizalika subut zihnan faqa. Supaya tu juga. Supaya limit tadi, tapi bezanya ini jadi illah ni hadl awsat jadi illah li subut akbal asar zihnan faqa. Letak saja ya. Khari kita tak nampak tengok. Contoh Khalidun mahmum. Ni muqaddimah sughra. Wa kullu mahmum muta'affinil akhlaq. Tiap yang demi tiap yang demi saat ni tu ubah apa panggil dalam tubuh dia, benda dalam tubuh dia. Mana had awsat iaitu mahmum. Ni awsat. Mana asghar ni khali asghar. Ni akbar. Patut ini apa ini? Maka had awsat, barang yang adalah had awsat ni had awsat illah jadi sebab. Menjadi sebab
Li subutil akbar, bagi nak menyabitkan akbar lil asghar. Jadi makna kena Khalidun muta'affinul akhlaq. Khalid ialah yang wubah benda dalam tubuh dia. Wubah udara, wubah air, wubah api, wubah tanah, wubah. Nah, apa lagi? Angin, air, tanah, api. Dah. Ubah salah satu part tu atau ubah laka. Maka di sini dia panggil zihnan. Kenapa zihnan? Sebab kita tak nampak ni muta'affinil akhlak. Kita tak nampak kata zahir. Kita tak orang demi. Kita tak tahu kata oleh tubuh dia tu ubah gapo. Ubah api ke angin ke tanah ke air, kita tak nampak. Kita nampak demi. Kita tak nampak muta'affinul akhlak tu ubah tu. Tak nampak. Tu yang katanya jadi illah ni. Jadi menyabitkan ni. Hadal ausat menyabitkan akbar li asghar zihnan faqat. Yang ni dalam otak kepala kita saja. Sebab kita tak nampak tengok. Mana kita tak nampak tengok? Muta'affin akhlak tak nampak tengok. Tapi Musa ni kita kata ini. Fal humma, maka demi tu illatun ialah satu sebab li ta'affunil akhlaq, bagi wubah benda dalam tubuh dia, wubah dalam tubuh Khalid tak ni tu fi zihni faqat, dalam otak kepala saja. Sebab kita tak nampak muta'affin akhlak tu, kita tak nampak tengok. Semua kita reti katanya demi wubah tu, dia punah tu, jadi tak selarah dalam tubuh dia sampai demi tu. Jadi wubah dalam kita tak nampak, kita nampak zuhir wahid, orang panggil demi tu. Tapi ia kata zihni faqat. Jadi kita WhatsApp ni Khalid muta'affin, apa boleh kata seolah tu apa boleh kata wubah ni? Jawab dia kerana dia demi. Dah. Apa boleh Khalid jadi kuning? Muta'affin akhlak. Kerana dia demi. Ni, maka mahmum ni dia panggil kerana dia panggil kerana dia demi, dia panggil illah. Bahasa Arab panggil illah. Tu beza di antara ini dengan limmi. Limmi ni zihnan wa kharijan. Ini zihni faqat. Mana zihni faqat? Muta'affin akhlak. Muta'affin akhlak tak apa dengan otak kepala. Kita reti saja. Reti zihni makna reti dengan otak kepala kita saja. Habis itu dia panggil burhan ini. Habis. Kemudian kita sambung pula. Mahiyal awaliyatu, apakah awaliyat? Awaliyat ni, ini musa ni kita nak tarik ni lah. Nak tarik satu persatu hak 12 tadi. Awaliyat, musyahadat, mujarrabah, yang tarik. Ia mulai dengan awaliyat dulu. Maka awaliyat ni satu daripada ni hak yakin. Apa panggil awaliyat? Ialah al-ma'lumat, yakni maklum. Allati yahkumu bihal aqlu, yang hukum dengannya dengan maklum saat itu oleh akal, bimujarradi tasawwuri tarafaiha, dengan semata-mata tasawwur dua taraf. Yakni dua taraf di sini maudhu' dan mahmul. Kita tasawwur maudhu', kita tasawwur mahmul, getirlah. Tak ada berhajat ada dalil. Contoh nahwu snain, seperti dua, aksaru minal wahid, dua lebih banyak pada satu. Jelas. Tak kena kira banyak dah. Dua lebih banyak pada satu. Jadi dua kita tasawur, lebih banyak pada satu kita tasawur. Maka jelas. Salasatun yusawi sittah. Dua dan dua. Wa ni makna capur. Bukan. Dan tiga. Capur tiga sama ni. Jelas lah. Jadi kita tasawur ni pula. Jelas. Jadi tiga capur tiga jadi ni. Betul. Sahih. Jadi tiga capur tiga ni maksud saya kata tak kena pakai adat tu. Pakai jelas lah otak kepala kita salah. Tiga ni. Jelas. Tiga capur tiga jadi ni. Ada. Itu panggil awaliyah. Tak ada berhajat ada dalil. Artinya tiga pada capur tiga jadi ni tu yakin. Habis. Kakak lebih tua pada adik.
Yakin. As-sama fawqana, langit di atas kita. Al-ard tahtana, bumi di bawah kita. Maksudnya awal ayat berlaku. Benar, hak tak kena kira banyak. Ma hiyal musyahadat, ni yang kedua daripada yakin pula. Dan apakah musyahadat? Hiya al-ma'lumatul lati la yahkum bihal aqlu, yang tidak hukum dengannya dengan maklumat oleh akal. Jadi akal tak boleh hukum dengan maklumat. Bi mujarradi tasawwuri tarafaya, dengan semata-mata tasawur dua taraf. Berarti kita tasawur maudhu' dengan mahmud tu nak hukum tak boleh lagi. Kata yakin tak yakin. Bal yahtaju ila musyahadatiha bil hissi, bahkan berhajalah ia akal saat ni tu. Jadi akal kena tupai ke apa? Akal kena tupai musyahadah bil hissi. Berarti kena tupai pencerahan 5. Dengan semata-mata kira akal saja tak cukup. Kena gitu tupai salah satu pencerahan 5. Wa yusamma aidan, dan dinamakan juga mahsusatin. Panggil juga mahsusat. Nahis sebab satu pencerahan 5. Dah. Sawa'un kana al-hissu zahiran, sama adalah his dan zahir. Contoh nahwu al-kafuru abyadu, kapur itu putih. Maka kapur putih, kalau kita tasawur dengan akal saja, jadi kapur tu boleh di belakang tu. Kapur tu putih hitam boleh di belakang. Tak memadai kapur putih. Jadi kita tak kapur putih tu bagi orang tak biasa tengok kapur. Dia nak pergi kata sungguh bohong tu, dia tak tubik tu. Kapur putih. Pas kita orang tak biasa tengok. Kabarah. Kita ni tak biasa tengok kapur. Dia pergi kata kapur putih. Tak sudah dengan akal saja. Tu. Dia kena tengok dengan mata. Buat apa boleh tengok mata kapur? Oh, barulah tu al-kafuru abyadu putih. Yo, kenapa yo? Kerana kita tengok dah. Kita kira dengan akal saja tak sudah. Kapur kita tasawur dah, putih pun kita tasawur dah. Nak pergi kata yo saat ni tu kena tengok. Kita tengok. Apa boleh tengok? Ya, betul. Betul, sahih. Sebab tu kapur putih tu sahih. Wal fahmu aswadu, hari itu hitam. Hari pula. Orang tak biasa tengok hari, kita kata. Mana hari hitam? Apa hari? Tak sudah juga dengan akal saja. Kena his. Apa boleh tengok? Oh, ya. Baru kita tengok dah. Lepas tu tubik qadiyah. Al-fahmu aswadu, barulah boleh kita kata sahih. Betul. Sebab kita tengok dah. Wan naru haratun, api itu panas. Bagi orang tak biasa setah, tapi tak tahu tak api panas tak panas. Nar harah. Kita tasawur saja tu tak ada lagi. Kena pecah 5. Gi setah. Oh, api panas sungguh. Apabila kita tengok api panas, kita main kecek. Wan naru haratun, api itu panas. Barulah kita katanya sahih. Betul. Dah. Gi pula satu lagi, wasal baridun, salji itu sejuk. Salji itu dengan kita tasawur salji, kita tasawur sejuk, tak memadai tanpa kita pergi setuh pecah 5. Apabila kita setuh pecah 5, oh sejuk. Gapo sejuk ni? Nama tanya gapo itu halus sejuk ni, putih-putih ni. Oh, dia kata tu dia panggil salji. Oh, ya, kita kata. Lepas tu kita klik maklumat kepada kawanku kita. Wasal baridun, salji itu sejuk. Baru dia panggil sahih. Bila? Au batinan, ataupun hak batin. Saat ni hak zahir. Penceraian zahir dan penceraian batin. Nahwu qaulina, seperti kata kami, innalana ju'an. Bagi kami lapar. Wa'atshan, dahaga.
Dah. Ju' hak tu pencerai batin tu kita main rasa. Atsyan pun pencerai batin. Pencerai hak batin bukan pencerai lima dak. Hak tu takut paut dengar. Kita rasa. Rasa ni pun yakin enggak? Kita boleh tahu kata kita lapar, kita dahaga. Kita boleh tahu. Itu panggil yakin. Panggil itu pencerai batin. Kadang-kadang ia tak apa dah, tak memadai dengan akal saja. Ia kena ada dengan perasaan. Ni perasaan ni. Lapar dengan dahaga ni kita tahu perasaan. Tu masuk dalam musyahadah. Mahiyal mujarrabat tu apakah mujarrabat? Hiya allati yakni maklumat yang yahtajul aqlu yang berhajat oleh akal fil jazmi pada kejak, pada kukuh, pada kita nak atas sungguh kejak dengan tak ada syok gapo, dengan kita teryakin biha yakni billati bil maklumat tak ni tu ila takraril musyahadati kepada berulang-ulang tengok, yakni berulang-ulang kita tengok marratan ba'da ukhra, satu kali lepas yang lain pula. Berarti tengok satu lagi, tengok pula satu lagi. Ia panggil berulang-ulang. Itu panggil mujarrabat. Kita tengok, kita katanya makan nasi kenyih. Kali. Makan nasi kenyih. Dua. Makan nasi kenyih tiga. Maka yakin lah. Yakin kata kalau nak kenyih nak makan nasi. Yakin tu. Jadi akal kita pun yakin. Yakin kata kalau nak kenyih makan nasi. Buat apa? Sebab duk lagu tu sekali kenyih, dua kenyih, tiga kenyih, maka tubik lah. Tubik kata akal kita boleh terima kata kalau nak kenyih kena makan nasi. Bolehlah kita kata contoh tu. Contoh kita nampak. Nahwu, ni contoh dia. Al-milh, garis al-injilizi. Garis gua nak tahu. Garis angkrik. Garis Inglisi gua nak tahu bukan angkrik ni, nama mustalah. Wazaitul kharwa. Minyak kharwa ni jenis apa ni? Jadi pohon kayu lah yang ada negeri Arab, tak ada tempat kita. Dua ni garis dengan minyak kharwa ni musahilani, mencairkan gohok. Yang ni gohok tekak kita, duduk di hidung kita. Kalau kita makan garis ni dengan minyak ni, jadi hilang gohok. Lepas kita boleh hukum kata menghilangkan gohok ni lagu mana? Seorang si Zaid bergohok apabila makan garis ni. Melji Inglisi dengan Zaid Kharwa habis gohok. Zaid di pula Muhammad sepatu makan ni hilang gohok. Gi pula Umar jadi gohok, makan garis dengan Zaid hilang gohok. Maka kita yakin lah katanya apabila kita gohok maka kita carilah, kita pergi tanya orang lah, kita pergi tanya kedai lah mana mil garis mil Inglisi dengan minyak kharwa. Apa? Sebab kita yakin lah katanya dua ni mencairkan gohok. Sebab apa boleh kata gitu? Sebab duk tengok orang hingga yang kedua hingga, yang ketiga hingga, yang keempat hingga. Dia panggil takrar, berulang-ulang. Lagu ni panggil mujarrabat. Mujarrabat. Supaya kita katanya bagi setengah dah. Kita kata ni sakit COVID. Ubat sakit COVID apa kita katanya? Gi serok asap bunga cekeh. Apabila kita tak ada rasa, apa dah? Makan hidung tak bau, makan tak ada rasa, kita selalu cari bunga cekeh. Carilah bunga cekeh. Apa boleh cari bunga cekeh? Kita katanya, kerana kita duk tengok orang jaya banyak dah. Orang hok berjaya kita tengok ya tu hingga dengan bunga cekeh. Ya tu hingga dengan bunga cekeh. Ya tu hingga dengan bunga cekeh. Apabila 3 kali duk dengar lagu tu, duk dengar kata bunga cekeh ni sekung, banyak ke sekung, kita pun cari boleh kita kerana hidungku tak bau ni makan tak ada rasa. Selalulah cari bunga cekeh lah. Sebab apa? Kerana akal kita yakin. Akal kita tak syok lah. Sebab apa? Sebab takrar berulang-ulang kita duk tengok orang hok berjaya dah. Lagu tu. Itu je panggil apa? Mujarrabat.
Apa dah? Mujarrabat. Maka sekarang ni saja pengajian kita pada malam ni. InsyaAllah. Kali depan ni kita khatam. Habis lah. Jadi pengajian mantik kita ni merupakan muhadarah kali yang ke-27 malam ni. Kali yang ke-28 kita akan khatam. InsyaAllah biiznillah muhadarah ke depan kita akan khatam. Maka sekarang ni saja akhir kali saya kata wa ufawwidu amri ila Allah. Innallaha sami'ul ibad. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam.